Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada tengah hari ini, pada petang ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama seketika berada di dalam majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kekuatan kepada kita semua, berikan keizinan kepada kita semua untuk kita dapat melangsungkan pengabdian diri kita kepadanya, kepada Allah sehinggalah kepada akhir hayat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita telah pun dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi. Dalam satu ayat yang masyhur telah dinyatakan oleh Allah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Inilah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi, yakni supaya kita sentiasa melangsungkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya kehidupan yang kita berada sekarang ni, yakni kehidupan dunia, dia adalah merupakan kehidupan yang sementara. Dia bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah di hari akhirat nanti. Kerana di sana adalah merupakan kehidupan yang kekal, manakala dunia ini disebut oleh para ulama sebagai darul fana, yakni sebuah negeri yang akan hancur dan akan binasa. Dalil-dalil yang cukup terang dan jelas kepada kita yang boleh kita lihat bagaimana kita daripada kecil pergi kepada remaja, dewasa dan sampailah kepada tua. Tidak sedikit pun kita boleh mengundurkan masa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas sebab itu perlulah kita menyadari bahawa kita hidup di atas muka bumi ini dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri apa sahaja yang Allah Taala kurniakan kepada kita dengan tujuan supaya kita mendapat kebaikan di hari akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Taala sebut, jikalau sekiranya kamu mensyukuri akan nikmat yang aku berikan kepada kamu,
maka aku akan tambah lagi nikmat tersebut. Dan jikalau sekiranya kamu kufur, kamu engkar, maka ingatlah sesungguhnya azab aku ini sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nikmat ni, muslimin dan muslimah, sampai kepada peringkat Allah Taala kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya kamu tak boleh nak hitung. Tak boleh nak hitung ni terlampau banyak. Kalau Imam Ghazali disebut maksud la tuhsuha tu ialah tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang bukan yang tidak mengandungi hikmah. Maka semuanya ada hikmah yang besar kepada kita. Sebagai contoh, kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita sihat, dengan sihat ni kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukur dengan sihat ni makna kita gunakan kesihatan kita ni untuk kita melangsungkan ketaatan kepada Allah, mengerjakan ibadah dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sakit, maka sakit ni tuan-tuan wajib kita syukuri juga, kerana di sebalik sakit tu ada hikmah yang sangat besar. Yang antaranya orang-orang yang sakit, kebiasaannya mereka ni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit biasanya payah dah lah nak buat benda-benda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada sakit. Kalau kita kaya tuan-tuan, maka apabila kita mensyukuri dengan nikmat kekayaan, kita gunakan harta benda kita tu untuk kebaikan. Maka betapa besar kita boleh gunakan, betapa besar pahala yang kita perolehi bila kita gunakan perkara itu semua untuk kebaikan. Ini bila kita mendapat kekayaan. Tetapi kalau Allah Ta'ala takdirkan kita ni miskin, di sebalik kemiskinan itu ada hikmah pula yang sangat besar. Orang miskin biasanya tak sombong. Sebab tu Nabi waktu dia dibawa oleh Jibril melihat syurga dan neraka, di antara yang Nabi sebut, bila aku melihat dalam syurga, aksara ahlihal fuqara, kata Nabi, aku lihat di dalam syurga ni penuh dengan orang-orang fakir, ada orang-orang miskin. Sebab orang miskin ni biasanya diselamat daripada sombong. Dia biasa sombong ni kalau pakai Mercedes 320 sombong sikit lah. Kalau pakai basikal buruk tu payahlah sikit nak sombong. Jadi nak sombong pun tak padan dengan rank orang panggil. Tak padan nak nyombong pun. Selamat sikit. Sebab kesombongan ni dia membawa syirik. Itu bahaya dia. Lepas tu Allah dia beri amaran dalam hadis kursi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibriya'ur ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahida minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Allah Ta'ala kata bahawa takabur itu ridai adalah selendangku. Ni orang biasa kita tengok habaib dia letak selendang pada bahu tu, itu dipanggil rida. Allah Ta'ala kata takabur itu adalah selendang aku. Mana pakaian Allah. Takabur tu sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah layak bagi dia memakai sifat takabur sebab Allah yaqdiru ala kulli syai', dia berkuasa di atas segala sesuatu. Itu Allah. Jadi layak bagi Allah memakai pakaian takabur. Dia menciptakan manusia, dialah yang menjadikan kita semua, dialah yang bagi makan, minum kita apa semua. Kita manusia ni nak buat air setitik pun tak pandai, nak buat beras biji pun tak boleh. Semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi belaka. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata takabur itu adalah selendang dia. Manusia tak layak nak pakai pakaian takabur. Sebab kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Semuanya kita, diri kita ni berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-azamatu izari. Gitu juga Allah Ta'ala kata kebesaran ataupun kesombongan itu adalah kain pakaiku. Kain Allah Subhanahu wa ta'ala, mana pakaian Allah. Allah menciptakan kita, maka layaklah dia nak sombong pun.
Kita ni tuan-tuan, kalau rupa kita comel, bukan mak bapak kita buat pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan sedemikian. Kalau kita banyak harta pun, ingat bahawa itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang kurniakan kepada kita. Jadi tak layak manusia ni nak sombong. Kerana itu Allah Taala beri amaran, barang siapa yang mencabut salah satu di antara keduanya, dia memakai pakaian takabur, dia memakai pakaian kesombongan, kebesaran yang merupakan pakaian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, aku akan campakkan ia ke dalam neraka Jahannam, wala ubali, dan tidak aku peduli. Kita di menara KLCC ni tuan-tuan, rasanya tak adalah yang sekaya Firaun ke ada. Firaun kaya tuan-tuan, roda kereta kuda dia diperbuat daripada emas, bukan saiz 18. Roda kereta kuda saiz 200.5. Besar lebar macam tu, ya, daripada emas. Korun, ni kaya. Haman, Firaun, Allah, Namrus, semua kaya, kuasa. Namrus tu kuasa dia meliputi dunia, ya? Dunia, jajahan dia dunia, bukan setakat Iraq, bukan setakat Palestin je. Namrus ni antara pemimpin kafir yang kawasan jajahan dia meliputi seluruh dunia. Namrus dan Bukhtunasar. Ini disebut oleh para ulama. Yang Islam dua orang je, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan Zulkarnain. Ini disebutlah jajahan dia, dunia. Tapi Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan dia pada Namrus. Walaupun Namrus memiliki tentera yang ramai, tentera yang kuat, sampai boleh menjajah dunia, tetapi Allah nak matikan Namrus, tak payah Allah Ta'ala utuskan malaikat. Allah tak payah utuskan tentera-tentera yang berjuta, ramai-ramai untuk memerangi Namrus. Lillahi junudus samawati wal ard. Cukup Allah dihantar seekor nyamuk masuk dalam lubang hidung Namrus, yang akhirnya nyamuk tu masuk dalam otak. Dalam riwayat para mufassirin dia menyebut bagaimana bila dah nyamuk duduk dalam otak, jadi kesakitan. Dia panggil tentera dia, suruh bunuh nyamuk yang duduk dalam otak. Nak bunuh mana? Masing-masing ambil terompah katuk kepala Namrus. Nyamuk tak mampu, Namrud mampu. Ada nak cerita begitu. Allah Ta'ala lillahi junudus samawati wal ard. Walaupun jajahan dia, kekuasaan dia besar, tetapi di sana Allah Ta'ala dah sebut dah, siapa yang memakai pakaian kesombongan tu, siapa yang memakai pakaian takabur, maka kata Allah, orang yang ambil salah satu di antara keduanya, minhuma, maka kata Allah, aku campakkan dia ke dalam neraka Jahannam, wala ubali, tidak sedikit pun aku peduli. Sebutlah mana-mana maharaja ataupun orang-orang yang kaya berkuasa atas muka bumi ni, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala matikan mereka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana matinya Firaun dengan air, matinya Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali harta-harta dia. Kaya kan, sampai leni pun kalau orang jumpa apa harta dalam tanah pun tak, jumpa sudu buruk, nyangkut-nyangkut nak tanam kunyit belakang rumah, jumpa sudu. Bertanya, apa tu? Harta Korun. Suami dia kan, isteri dia tanya, apa benda tu bang? Harta Korun. Ni dia kata, pada bapakmu. Tapi nak ceritanya, nisbah pada kekayaan, tidaklah harta Korun sampai ke Malaysia, tak. Dia tenggelam kat tempat dia tu je lah, tasik Korun tu. Tapi nak cerita nisbah kepada kekayaan, amat kaya. Tapi Allah Ta'ala kata, wala ubali, aku tak peduli. Sebab Allah, dia bukan pandang benda ni semua pada kita. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sebut, sungguhnya Allah itu dia tidak memandang kepada rupa kamu, wa amwalikum, dan juga harta kamu, tetapi yang dipandang menjadi tempat pandangan Allah itu
ialah qulubikum, hati yang ikhlas, yang benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang i'tiqadnya benar, wa a'malikum, dan Allah Taala nak amal kamu. Semua yang Allah Taala nak ni adalah kebaikan, daripada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama macam kita periksa kat sekolah. Periksa kat sekolah ni, cikgu buat periksa tu, apa tujuan dia? Kerana dia nak budak cerdik ke dia nak budak bodoh? Mesti nak, kerana nak hak terbaik daripada itu. Tujuan kita buat sesuatu. Mana siapa yang lulus dapat pergi peringkat yang lebih tinggi. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi nikmat kepada kita di hari akhirat, maka ahsanu amala adalah merupakan modal untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita mendapat nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu syurga. Bagi siapa? Iaitu orang yang mensyukuri dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, syukur ni sebagaimana disebutkan tadi, bila Allah Ta'ala kata la tuhsuha, artinya tidak ada satu perkara pun, satu ruang ke atas muka bumi ni untuk kita tidak bersyukur. Walau apa pun Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi celik boleh syukur, bagi buta boleh syukur, bagi miskin boleh syukur, bagi kaya boleh syukur, bagi sihat boleh syukur, bagi sakit boleh syukur, bagi boleh mendengar boleh syukur, bagi pekak pun boleh syukur, bagi buta boleh syukur, bagi celik pun boleh bersyukur mereka. Kena bersyukur mereka, kerana hikmah yang besar di sebalik kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran kita melihat ada perkara yang Allah Ta'ala bagi, ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi. Tuan-tuan tengok, ada Allah Ta'ala suruh kita solat, suruh kita zakat, suruh kita baca Quran, suruh kita berzikir. Ada perkara yang Allah Ta'ala larang, sekat. Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan bertenung nasib, jangan sembah berhala, macam-macam lah. Baik, orang yang bersyukur ialah dia laksana apa yang Allah Ta'ala perintah dan dia tinggal larangan tu. Kerana melaksanakan apa perintah Allah, maka dia akan mendapat kebaikan. Tinggal larangan Allah pun dia akan mendapat kebaikan. Sebab itu tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran itu merupakan perkara-perkara yang akan membawa manusia kepada kehinaan di atas muka bumi dan juga azab di hari akhirat. Tujuan dia tak lain dan tidak bukan supaya kita ni dapat kebaikan di hari akhirat. Allah Ta'ala turun Quran. Quran ni macam signboard lah, macam GPS lah, senang kita sebut. Kita nak pergi mana-mana ke LCC, macam saya tadi 2 kali juga pusing luar tu. GPS kadang gila juga tapi tak salah dia, salah kita juga. Kita tak kerti baca dia. Sama macam orang tak kerti baca Quran, jadi bengong lah. Petunjuk tu. Baik, mana Allah Ta'ala turunkan sebagai GPS lah, kita bagi contoh supaya kita ni tak sesat. Biar Allah Maha Pengasih pada hamba ni, bukan setakat GPS je buat turun, dengan reba-reba sekali. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sekali dengan reba-reba, pimpin kita bawa pergi ni jalan, inna hadza siratal mustaqimah. Pimpin sampai begitu. Nabi ni tuan-tuan, seorang pemimpin. Nabi ni bukannya manusia yang dipilih sebagai seorang pemimpin ataupun seorang rasul melalui sistem pilihan raya. Tak, bukan. Tak ada pun kita baca sirah ada pilihan raya di Mekah rebut jawatan rasul. Ada? Parti cak gitu kan? Tak ada. Tak ada. Nabi ni Allah Ta'ala sendiri pilih. Sifat-sifat nubuah telah pun dijelaskan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ni kenabian dia. Allah Ta'ala sendiri pilih Nabi dan Allah Ta'ala pelihara Nabi itu sebagai seorang rasul. Dibekalkan pada Nabi itu sifat wajib sebagai seorang rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sempurna Nabi ni daripada kecil lagi. Daripada kecil, daripada lahir je Nabi dah ada tanda-tanda kenabian. Baik, Nabi digelar dengan Al-Amin. Waktu Nabi kecil lagi, belum jadi Nabi lagi, dah digelar. Diberi kepercayaan. Rumah dia menjadi simpanan barang perdagangan.
orang-orang di Mekah. Balik niaga, simpan rumah Nabi. Sebab apa? Sebab dia percaya ke Nabi. Kan? Sebab apa dia tak simpan rumah Abu Lahab? Kan? Mereka simpan rumah Abu Lahab, 10 tinggal 3. Salah-salah 10-10 tak ada. Simpan rumah Nabi. Baik, simpan rumah Nabi tuan-tuan. Kenapa? Kepercayaan, keyakinan pada Nabi. Itu baca dalam, kalau orang dulu-dulu dia suka baca Berzanji, Marhaban kan, kitab-kitab lama ni dia puji Nabi. Jadi kita baca pun kitab-kitab. Bila sebut Nabi, memang Allah Subhanahu Wa Taala sebab dijadikan Nabi ni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia sebagai contoh. Contoh. Semua nabi-nabi ni comel belaka daripada kecil. Ini i'tiqad kita, wajib atas kita percaya. Sebab yang ni pun disebut di dalam Al-Quran, dan ini disebut oleh dalam hadis dan juga oleh para ulama. Wajib kita percaya, comel kan. Sebab dia pilihan Allah. Wakil rakyat, kadang kita tengok muka macam ikan berdukan pun ada muka, tapi orang pangkah juga. Orang pilih juga sebab manusia pilih. Faham? Bila manusia pilih ni, kadang manusia ni dipilih bukan atas dasar iman, dia pilih atas dasar nafsu kan. Mana mimpin hak banyak bagi duit ke dia, hak tu dia pilih. Walaupun hak mimpin tu jahat super setan pun, hak tu dia pilih. Sebab dia pilih tu atas dasar nafsu kan. Tapi orang yang pilih atas dasar iman. Sebab tu kita sebagai orang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri kewajipan kita untuk menjadi saksi. Jadi saksi ni, saksi kebaikan dan saksi kejahatan, termasuk dalam urusan memilih pemimpin. Bila di dua pemimpin, satu jahat satu baik, wajib kita memilih yang baik. Sebab tu Allah Ta'ala kata, barang siapa yang menyembunyikan ataupun mendustakan persaksian, fa innahu asimun qalbuh, dia kata, maka berdosa. Siapa yang ada satu baik satu jahat, dia pilih juga hak jahat, ini fa innahu asimun qalbuh, maka dia berdosa. Ke mana sekalipun berdosa hati dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi tuan-tuan, daripada kecil lagi Nabi ni baik. Allah Ta'ala perhias dah sifat kenabian dia baik. Tak adalah Nabi ni macam kita jadi tok imam, dulu masa muda jahat nak mampu, tobat pas kena kencing manis, tobat jadi baik. Tu kita tak ada Nabi. Orang kata leni jadi Nabi, dulu isap dadah, tak ada gitu. Kita ni ada lah. 60 tobat, 40 baru tobat. Nabi tak, daripada kecil Nabi baik. Mana ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat petunjuk, dan juga manusia yang memimpin kita ke arah petunjuk dan memimpin kita kepada satu nikmat yang lebih besar. Di hari akhirat tak ada dah lah. Di hari akhirat tak ada lagi dah nikmatnya, kecuali bila kita dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itu nikmat. Cuma tingkatan-tingkatan tu cerita lain lah. Itu panjang pula nak cerita tingkatan syurganya. Kalau neraka pun begitu juga, dia ada tingkatan. Kan kita baca dalam satu hadis riwayat Muslim, atau ketika Nabi diduduk dengan sahabat-sahabat ni, duduk dengan sahabat, tiba-tiba berdengung, berdentum, bergegar bumi. Bergegar bumi. Lalu Nabi tanya sahabat, "Mu tahu tak apa benda bunyi itu yang menggegarkan bumi tempat dia duduk?" Nabi sahabat kata tak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Nabi, kami tak tahu. Apa kata sahabat, kami tak tahu. Allah dan Rasul jelah yang tahu. Nabi cerita, Nabi beritahu, bunyi itu ialah sebiji batu yang besar yang digugurkan oleh malaikat di permukaan lubang api, lubang neraka Jahannam, permukaan dia. Lepas tu dia turun jatuh 70,000 tahun baru jatuh ke dasar neraka Jahannam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka gegaran tu ialah
Bumi tu, batu tu jatuh dasar neraka Jahannam. Cuba muslimin-muslimat bayangkan neraka, lubang neraka. Kita kalau jatuh longkang pun tak apa lepas dah nak bangun, tak apa nak naik, nak kerabat balik, tak apa nak lepas. Ini pula bayang neraka Jahannam, jauh tak jauh daripada permukaan dia, digugurkan batu 70,000 tahun pula baru batu tu sampai ke dasar. Jadi ke mana kita nak lari? Soalnya begitu kan. Atas dunia tak apa dah. Tapi di hari akhirat di mana kita nak lari? Atas dunia pun kita tak boleh nak lari juga. Dalam keadaan kita makin lama makin tua, kita makin lama makin sakit, makin lama kita makin tak berdaya. Tak lepas dah kita. Segala nikmat yang kita ada atas muka bumi ni, dia akan hilang sedikit demi sedikit daripada kita. Walaupun harta masih ada di sisi kita, tetapi kita kehilangan juga. Kenapa? Kita tak dapat pun nak merasai nikmat tu satu persatu, dia akan hilang daripada diri kita. Jadi sebab itulah bila kita sebut dalam soal syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kedua-duanya sekali, iaitu kita melangsungkan ketaatan dan kita meninggalkan larangan dia. Kita jangan ingat bahawa nikmat ni apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang Allah Ta'ala tak bagi, jangan kita kata bukan nikmat pula. Itu adalah kebaikan. Macam tubuh kita lah, rambut ni yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat bulu kening. Rasa bulu kening masing-masing pendek je bulu kening. Cuba kalau Allah Ta'ala biarkan bulu kening tu panjang macam rambut juga, panjang. Macam mana? Nak jumpa Ustaz mana? Misalnya begitu, jadi menyusahkan kita. Jadi Allah Ta'ala sekat bulu kening tu daripada panjang. Artinya sekatan Allah tu nikmat. Kena faham kita. Sekatan Allah tu nikmat bagi kita. Tangan kalau Allah Ta'ala biar panjang, tak berhenti, panjang mana tangan kita? Itu kita kena fikirkan. Artinya bila Allah Ta'ala sekat tangan kita tu daripada panjang, sekatan Allah itu nikmatlah bagi kita. Mata kalau dia buat besar, maka dia bukan nikmat, dia menyusahkan kita. Maka sekatan Allah itu adalah nikmat bagi kita. Baik, sebab itulah tuan-tuan, saya akhiri masa yang terakhir ni, sedikit masa yang terakhir ni. Kita baru saja lepas kita menyambut hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak saya tu tak habis lagi buat ubus suruh. Hari-hari telefon saja. Bubur suruh tak habis-habis. Kerana kita masih duduk pada bulan tu lagi, bulan bubur suruh. Dia nak kenal masuk bulan Muharram ni senang je. Ada bubur suruh bulan Muharram tu. Mana Pak kita? Masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Mekah, dia ada peristiwa. Ada 5 orang lelaki, iaitu Al-Ash bin Munabbih, Ali bin Umayyah, Al-Haris bin Zam'ah, Abu Qais bin Al-Fakih, Abu Qais bin Al-Walid. 5 orang itu masuk Islam. Lepas masuk Islam, setahun, 2 tahun selepas dia masuk Islam, lalu Allah Ta'ala perintah hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, nak tinggal Mekah pergi ke Madinah. Nak tinggal Mekah pergi ke Madinah. Dalam keadaan sebahagian daripada mereka dah memiliki kekayaan, ada yang berniaga, ada yang dah senang, dah kaya, keluarga, anak pinak, ada belaka di Mekah. Tiba Allah Ta'ala suruh pindah ke Madinah dalam keadaan tak tahu lagi, tasawur tentang Madinah tu. Tak ada kerja ke tak ada kerja, nak kerja benda lah. Kalau pergi ke Madinah contohnya. Nak negara tak tahu, tempat asing bagi orang-orang Mekah. Tak tahu apa. Tiba Allah Ta'ala suruh pindah, tinggalkan kesenangan, kekayaan, rumah, perniagaan kepada satu tempat yang tak tahu lagi nasib ni nak kira lagu mana. Baik. Menyebabkan 5 orang lelaki ni dia tidak ikut hijrah. Tak nak. Ya, tak nak. Selepas daripada 2 tahun selepas pada hijrah, berlaku peperangan Badar. Allah izinkan umat Islam berperang. Lalu berlakulah peperangan yang pertama dalam sejarah perjuangan Islam,
perjuangan Rasulullah dan para sahabat, berlaku peperangan yang pertama iaitu peperangan Badar. Jadi yang kelima orang lelaki ni tadi, dia kerana bimbang harta benda dia dan sebagainya, bukan setakat dia tak ikut Nabi pergi hijrah, dia pergi tolong pula orang-orang kafir ni pergi berperang dengan tentera Islam kerana kebimbangan dia. Lalu bila mati kelima orang ni, masa sahabat duk himpun jenazah para syuhada, jenazah orang-orang kafir, tengok 5 orang ni ada. Sahabat pun berjumpa dengan Nabi, tanya tentang kedudukan ni, confused lah. Nak kata mati Islam, tak nak berhijrah, lepas tu tolong pula orang kafir perang dengan tentera Islam. Nak kata mati kafir dah masuk Islam lah. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kedudukan kelima-lima lelaki ni. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah Taala sebut sesungguhnya orang-orang yang ketika mana nyawanya diambil oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim. Kamu sedang menzalimi diri kamu sendiri. Mereka mati dalam keadaan zalim pada diri sendiri. Bila kita tak nak taat kepada Allah, kita ni zalim pada diri sendiri. Malah aku sedekah pada muka dia. Tak, pada muka mu tu sebenarnya. Malah aku tolong buat ni. Duk duk lawan. Tak apa. Jangan duk kata pada muka orang, pada muka mu kata Allah. Pada muka mati dalam keadaan zalimi anfusihim. Mati dalam keadaan menzalimi diri kamu sendiri. Bila kita tak nak beribadat, kita tak nak taat kepada Allah, jangan pada muka orang. Sebenarnya kita lah sedang, kata Allah, menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum. Lalu malaikat pun tanya, apa yang kamu buat terhadap agama kamu? Apa yang kamu lakukan terhadap agama kamu? Dia beritahu, kunna mustada'afina fil ard. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertindas di atas muka bumi. Dia beri alasan itulah. Kami ni duduk di bawah pemimpin yang zalim, Abu Jahal. Kalau kami hijrah, harta benda kami kena rampas. Perniagaan kami semua kena rampas. Menyebabkan kami tak berhijrah. Ini masalah. Tak yakin kan? Tak yakin. Rezeki daripada Allah. Kita orang beriman ni kena yakin. Bila kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin rezeki itu datang daripada Allah. Kalau hak ni kita tak yakin, tak boleh jual jawab dia. Apabila-bila lah tak boleh. Allah ni Maha Pemurah, tuan-tuan. Lepas tu apa-apa pun kita sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan tu menyebut Allah sifatnya Ar-Rahman. Salah satu nama bagi Allah menunjukkan kemurahan Allah itu. Kita pergi kuih Hindu dekat Sami Hindu, tuan-tuan. Sami Hindu ni perut dia besar meja, tuan-tuan, perut dia. Besar meja perut, tuan-tuan. Bukan yang semayang hari Ahad tu. Yang semayang hari Ahad tu semayang minggu sekali macam orang Melayu jenis semayang Jumaat je tu. Yang lain tak. Ni kalau Sami Hindu ni dia duduk di tokong tu lah. Pagi, petang, siang, malam dia menyembah patung tu je lah. Duduk. Pernah lah apa seorang Hindu dijumpa. Dia kata Sami dia semalam semayang hajat 12 jam. Nampak ya? 12 jam duduk depan patung. Mana kalau taraf Sami ni mana memang sembah patung je lah kerja dia. Duduk kat patung tu, jaga pula patung, bersih patung, sembah patung, macam-macam lagi lah. Tu kira hak power, bukan 3 calik tu. Tu 7 calik, al-a'limul a'la. Tu memang power. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sembah patung pagi, petang, siang, malam, perut kat besar meja, perut dia. Pagi dia makan capati 15 keping, dia tarik belah besar. Kalau tak ada buih. Tengah hari dia bahan tosik 20 keping dengan kari kambing. Susu kambing dia pakai tepayan minum, dia tak pakai gelas dah. Bayanglah dia sembah patung pagi, petang, siang, malam. Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia penuh banyak. Sampai besar gitu perut, pagi petang boleh makan. Tiba-tiba kita hak sembah Allah Ta'ala ni hak tak ada calik pun, puyah atas kepala, semayang hak mau, tiba-tiba takut nak menjadi penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana bimbang tak ada rezeki. Pas kita nak humbam mana akidah kita pada Allah. Kita mati, Allah Ta'ala sebut
Kamu buatlah ibadat macam mana pun, tapi Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak nak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah. Pertemuan dengan Allah ni nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar dapat melihat wajahillah, wajah Allah. Siapa yang dapat tengok wajah Allah ni? Allah, tuan-tuan. Hanya ahli syurga je. Ahli neraka memang tak dapat. Ahli syurga yang dapat melihat wajah Allah. Allah Ta'ala kata, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia melakukan amal yang soleh, dan jangan dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu pada dalam ibadah. Di samping kita sembahyang, samping kita solat, samping kita bersedekah, samping kita mengerjakan haji, umrah, ibadat, baca Quran dan sebagainya, jangan ada dalam hati kita ni syirik. Itu kena jaga. Syirik pada Allah. Antara syirik tadi, yakin rezeki datang pada manusia, yakin nyawa kita duduk pada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala disebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan menguji kamu dengan rasa takut. Takut ni, semua takut. Saya penakut, tuan-tuan pun ada penakut, semua orang ada penakut. Tetapi ingat, takut ni adalah ujian daripada Allah. Ujian. Jangan sampai disebabkan kita takut, kita jadi syirik. Itu masalah dia. Yang ni tadi, disebabkan kerana kebimbangan dia kepada harta, kehilangan harta, maka sampai ke peringkat dia jadi syirik pada Allah, meletakkan manusia itulah sebagai Tuhan, sehingga dia sanggup patuh pula pada manusia itu, sampai kepada peringkat dia sanggup pula menjadi penolong kepada golongan yang menentang Islam untuk menentang Islam. Itu ketakutan yang sampai kepada peringkat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, tuan-tuan, Allah sebut faulaika ma'wahum jahannam. Allah Ta'ala sebut alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Aku jadi bumi ni luas, kamu boleh bebas, kamu boleh berhijrah daripadanya. Maknanya kita jangan bimbang lah. Bumi ni Allah Ta'ala buat luas, rezeki ada mana-mana je, kat mana-mana je. Kalau rezeki ni ada kat Petronas saja, siapa tak kerja Petronas mati belaka lah, jawab dia. Kalau ada kat Petronas saja. Dulu boleh tangkap, dia duduk soal siasat, duduk dua orang depan. Pertama dia minta maaf, Ustaz. Dia kata, tuan ni makan gaji, tak ada arah dah, ni kami cari makan. Saya tanya dia, kerja polis saja ke boleh cari makan? Orang tak kerja polis mati belaka ke? Dia tak boleh jawab yang tu. Orang tak kerja polis mati belaka ke? Tidak lagi tu. Habis tu kenapa beriktikad gitu sampai sanggup buat benda yang diharamkan oleh Allah? Kan? Bukan gitu, kita orang beriman tak boleh. Tak boleh ada double standard antara kita dengan Allah ni, tak boleh. Allah bukan mak mentua kita, bukan pak kita, bukan anak kita. Hak boleh kita, bukan kita nak buat Allah tu macam kambing pula. Kambing kita sembelih, hak kita tak nak makan kita tohok. Itu kambing, hak kita nak makan, tak mau makan sudah. Hak Allah Ta'ala ni tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kena ambil semua. Tolak satu huruf, man kafara bihafin minhu faqad kafara bihi kullahu. Siapa tolak satu huruf daripada Al-Quran, dia kira menolak seluruh daripada Al-Quran. Man kafara bi ayatin minhu faqad kafara bihi kullahu. Siapa tolak satu ayat daripada Al-Quran, maka dia kira tolak seluruh. 2 minit lagi waktu kecederaan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata bumi ni luas. Lalu Allah Ta'ala kata faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dia ingat bila dia jaga harta dia tu, dia boleh hidup senang atas muka bumi. Senang lah. Pada muka Nabi aku tak ikut Nabi, pada muka orang beriman aku tak ikut orang beriman. Tak, kerana nak tahan harta. Tak. Punya Allah Ta'ala letak di mana? Faulaika ma'wahum jahannam. Bagi mereka itu neraka jahannam wa sa'at masira. Aku takut sekali tu. Itulah tempat yang paling buruk dikembalikan. Ya Allah. Ingat ke? Bolehlah duduk banglo besar hak dia duduk pertahan tu sampai menentang Islam tu, kerana pertahanan. Ingat, boleh duduk lah banglo sampai bila-bila. Tak punya Allah Ta'ala letak di dalam neraka jahannam. Jadi itulah tuan-tuan, sebagai satu motivasi lah sikit tengah hari ni. Ingatlah bahawa
harta yang paling kekal, kata Allah. Yang menjadi hak milik kita ialah apa yang kita belanja pada jalan Allah. Itu kekal selama-lama, tak hilang langsung. Hak kita simpan dalam bank ni kadang-kadang tuan-tuan tengok. Ingat gagah dah mesin ATM tu. Tarik dengan browser, tarik dengan mesin-mesin, hilang. Apa hak kita makan habis dalam tandas. Apa yang kita kumpul, kita mati, kita tinggal. Ataupun yang akhir sekali, haba'an mumbasar. Dia jadi debu-debu berterbangan. Bila hari kiamat. Itu hakikat yang ada pada kita. Tapi yang kekal, jadi hak milik kita, jadi binaan kita, jadi mahligai di dalam syurga, ialah apa yang kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, syukurlah akan nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Maka dengan nikmat itu kita gunakan sebagai kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Itulah sebagai pesanan. Jadi saya juga pada hari ini lancarkan kutipan derma untuk golongan fakir miskin dan anak-anak yatim, dan juga keperluan persediaan untuk masa-masa banjir di kawasan saya. Jadi saya dahulukan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu semua sebagai amal soleh, kebaikan bagi kita semua. Dia menjadi modal untuk kita layak mendapat nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Simpanlah sebanyak mungkin harta kita untuk akhirat. Simpanlah sebanyak mungkin. Kerana kita sangat memerlukan apabila kita mati nanti. Kat sana tak ada dah bank kita nak pinjam apa semua. Bank amal ni dia tak ada. Nak pinjam amal atas dunia, tak ada duit, kita pergi bank dah boleh pinjam 30,000. Tapi amal dia tak ada bank. Hak kita sendiri je. Malaikat pegang. Jadi rasa cukup sekadar tu. Kita berjumpa pada waktu yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.